Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi dengan cikgu kandungan slide untuk taklimat guru-guru di sekolah-sekolah yang akan mengikuti sesi taklimat daripada cikgu. Jadi saya mulakan dengan slide ini. Slide ini adalah untuk testing gambar dan juga bunyi. So ini ada gambar cucu kami bila dipasangkan lagu Abu Ada Ayam, dia respond accordingly. Bunyi dia tidak kuat sangat, tapi kita harap dapat menarik perhatian peserta kepada kandungan khusus kita nanti. Ini adalah tajuk yang boleh diedit, tajuk taklimat. Dan selalunya saya mulakan dengan mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah kerana telah sudi menjemput kita datang untuk berkongsi idea, ilmu dan pengalaman macam mana nak ajar anak membaca dengan cepat dan lancar menggunakan kaedah fonik gabung bunyi Bacalah Anakku. Ini adalah link yang kita bagi pada peserta untuk rujuk nanti. Namanya link ni www.renetwork.com/taklimat_fonik.html. Yang ini mesti di-type dalam satu baris. Kami selalu mulakan sesi kami dengan ungkapan ini yang berbunyi literasi bukanlah satu anugerah tetapi ia adalah hak setiap kanak-kanak. Jadi apa yang kami selalu tanya, apa maksud literasi kepada peserta? Dan jawapannya ialah literasi maknanya boleh membaca. Dan membaca ni bukan satu anugerah sebab tak ada anak yang lahir boleh membaca. Jadi kita kena ajar. Dan bagi kami, ia adalah hak setiap kanak-kanak. Dan orang pertama yang kena ajar anak membaca ni adalah ibu bapa. Tapi ibu bapa sekarang sibuk, serah pada cikgu. Jadi cikgu yang mengambil alih tanggungjawab ini. Jadi bagi kita mengajar membaca ni adalah satu tanggungjawab. Kerana ia adalah hak setiap kanak-kanak. Jadi ini tajuk yang kita akan bincang-bincangkan mengenai kaedah fonik gabung bunyi Bacalah Anakku yang kita harap dapat menjadi kaedah alternatif ataupun kaedah terbaik untuk ajar anak membaca. Jadi kita mulakan dengan bincang-bincang sikit tentang kaedah mengajar membaca. Jadi apa yang kita akan buat, kita akan bagi satu perkataan. Contohnya baju, kita minta peserta taklimat baca. Apa yang kita nak point di sini ialah bila kita membaca, kita sebut baju. Kita tak sebut BAJU. Jadi kalau kanak-kanak boleh baca perkataan tu, dia boleh sebut baju, maknanya dia dah boleh membaca. Perkataan ini boleh dibaca dengan berbagai cara. Dan ini adalah cara-cara yang kita dah tahu. Pertama, perkataan baju boleh dibaca dengan kaedah mengeja. Macam mana nak baca? Dia baca B-A-J-U-J. Baju. Jadi ini kaedah yang paling lama yang kita guna sampai sekarang di sekolah. Dan dalam kaedah ni kita kena ajar ABC dulu. Sebab nak sebut bar tu, dia kena sebut B-A. Bar. Jadi dia kena belajar ABC sampai Z. So ini kaedah mengeja. So kita nak bincang sikit untuk kita buat perbandingan. Nombor 2, untuk membaca bar, dia kena membatang suku kata. B-A, bar. So soalannya ialah bagaimana BA jadi bar? Kita tak tahu. Kita tak pernah diberitahu. Apa yang kita diberitahu ialah BA jadi bar. Jadi kita hafal saja. Jadi kita terpaksa menghafal beratus pola. BA bar, BIB, BUBU, ZEZA, ZEZ, ZUZU dan seterusnya. Jadi dalam kaedah mengeja, murid kena kenal ABC. Nombor 2, dia kena menghafal pola-pola ejaan. Dan sambil membaca, dia kena membatang dahulu. Ini cara pertama membaca perkataan. Cara yang kedua dinamakan sebagai kaedah suku kata. Di mana pelajar memecahkan perkataan kepada suku kata-suku kata.
Jadi guru akan mengajar murid menghafal suku kata ba, bi, bu, be, be, bo dan seterusnya. Dan sekali lagi kita lihat banyak yang dia kena hafal. Kena hafal nga, ngengu, ngengengu, ada cikgu ajar an, in, un dan sebagainya. Dan bila membaca nanti, murid kena mengecam suku kata dalam perkataan dan cuba bandingkan dengan memori dia. Oh, itu ba, itu ju, baju. Jadi, kaedah suku kata, begitu juga dengan kaedah mengeja ni, memerlukan banyak hafalan. ABC ada 26. Kalau ajar huruf besar lagi, ada 26. Lepas tu kalau nak hafal ba, bi, bu, be, be, bo dan nak eja bi, e, ba, bi, e, bi, bi, u, bu, bi, be, bi, e, be, bi, o, bo, ada beratus-ratus pola. Nanti nak baca akhiran, hafal lagi BN ban, BN bin, BN bun. Nanti nak baca BNG bang, BNG bung. Itu yang menyebabkan anak murid kita ada masalah untuk membaca. Sebab apa? Sebab banyak sangat kena hafal dan kami kira lebih daripada 2000 pola yang kena hafal. Sebab itulah kadang-kadang kita ajar ni lama baru nak lancar membaca. Bertahun, 2 tahun, tahun ketiga barulah lancar sikit. Okay, itu kaedah mengeja. Boleh tak kita membaca? Boleh, tetapi kita nak, kalau boleh kita nak guna kaedah yang lebih baik. Dan kaedah itu ialah kaedah fonik gabung bunyi. So kita mulakan dengan bertanya peserta. Apa yang kita ajar dalam kaedah fonik? So kita explain bahawa fonik ni maknanya bunyi. Bunyi. Jadi dalam kaedah fonik kita akan ajar bunyi. Kenapa kita nak ajar bunyi ni? Kenapa kita nak ajar bunyi? Sebabnya ialah perkataan ini sebenarnya terbina daripada bunyi. So minta peserta baca. Cuba cikgu baca sekali lagi. So dia akan baca ani. Jadi bila kita baca atau sebut perkataan ini, kita sebut ani. Bunyi apa yang keluar yang pertama sekali ialah a. Kita tak sebut a. Kita sebut a. A itu adalah bunyi bagi huruf A tu. Jadi yang kita sebut ialah A, N, I. Dan bila kita gabungkan A, N, I jadi ani. Boleh minta peserta cuba. Jadi apa yang kita nak rumuskan ialah perkataan ini sebenarnya terbina daripada bunyi-bunyi. Dan bila kita membaca, kita sebut bunyi, bukannya ABC. Jadi kita bagi satu lagi contoh, perkataan abang. So kita suruh dia baca. Lepas tu kita tanya dia berapa bunyi dalam perkataan abang. So mungkin ada 3, ada sebut 3, ada 4 dan sebagainya. Kita bagi tahu jawapannya ialah 4. Bunyi apa? A, B, A, ng. Dan bunyi ng tu diwakili oleh ejaan NG tu. So yang ni cikgu kena sediakan satu kad NG, satu kad, cikgu tunjuk terus. Ini bunyi ng. Begitu juga dalam bahasa Inggeris. Kita tunjuk perkataan bahasa Inggeris, kita suruh dia orang baca. Okay, kalau dia baca, dia akan sebut cat. Kita akan ajar cat. So, bila dia sebut cat, dia tak sebut pun C-A-T, dia sebut cat. Cat ni sebenarnya ada bunyi ke, e, te. Jadi, cat. Kita gabungkan. Jadi, sama juga bahasa Inggeris. Perkataan itu sebenarnya terbina daripada bunyi-bunyi. So, satu lagi contoh kita bagi, book. Cuba baca book. Ada berapa bunyi? Tanya. So, jawapan dia ada 3. Bunyi B, U, K. Okay, itu yang kita buat. So, kita nak cuba dapatkan mereka faham bahawa perkataan ini terbina daripada bunyi-bunyi. Dan bila kita membaca, kita sebut bunyi, bukan nama huruf ABC. Jadi sebab itulah dalam kaedah fonik, kita akan ajar
bunyi. Sebab apa? Bunyi itulah yang kita sebut bila kita membaca atau bercakap. Jadi soalan selalu kita tanya lepas tu, bunyi-bunyi ni bunyi apa? Bunyi A, bunyi B, bunyi I, bunyi U. Dan mungkin ada yang jawab, bunyi huruf. Dan kami selalu cakap, huruf tak ada bunyi. Dia ada nama tapi tak ada bunyi. Contohnya A, nama dia A tapi bunyi dia A. Jadi yang kita ajar tu bunyi. So bunyi-bunyi A, B, N ni bunyi apa? Kita tanya peserta, kalau ada jawab, boleh jawab bagus. Kalau tak ada, kita bagi tahu ia adalah bunyi dalam bahasa pertuturan. Apa tu bahasa pertuturan? Bahasa yang kita keluarkan bila kita bertutur. Bila kita membaca, itulah bunyi yang kita keluarkan. Apa tu? Bunyi orang putih kata, dia kata dalam putih, orang putih sebut speech sounds. Bunyi dalam bahasa pertuturan. Bunyi tu bunyi apa? Bunyi yang kita keluarkan masa kecil lagi. Bila kita sebut N, A, B. Ni bunyi yang kita sebut sejak kecil lagi. Dan bunyi-bunyi inilah yang kita ajar untuk kanak-kanak membaca. Jadi dia bukan satu yang baru. Bukan yang pelik. Dan bunyi-bunyi ni boleh diwakili oleh simbol-simbol. Jadi bila kita ajar membaca menggunakan kaedah fonik, kita akan ajar bunyi dan kita akan tunjuk simbol apa yang mewakili bunyi tersebut. So cikgu kena ada kad, kena tunjuk pada peserta. Contohnya bunyi A diwakili oleh simbol yang ini. Cikgu tunjuk kad tu. Nama dia A tapi bila kita ajar kita bagi tahu A. Ini B. Dan ada bunyi yang tak dapat diwakili oleh satu simbol, kita terpaksa gabungkan dua simbol dan dia jadi satu simbol baru. So bagi murid dia akan tengok ni sebagai satu simbol untuk bunyi Jadi sama juga bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pun bunyi boleh diwakili oleh simbol-simbol. Cuma mungkin simbol dia berlainan sikit. Contohnya, bahasa Inggeris dia guna huruf C. Tapi bunyi yang dikaitkan ialah bunyi K. Kalau Melayu, bunyi C. Jadi, in English, K. Tapi ada juga yang sama dalam bahasa Melayu. Contohnya, B. Dan bahasa Inggeris ni lebih kompleks, lebih pelik sikit. Dia ada bunyi yang tak dapat diwakili oleh satu simbol, terpaksa dieja dengan dua simbol ataupun tiga simbol. Contohnya ini bunyi Z, seperti dalam perkataan the, bunyi tebal. Tapi ada masa dia bunyi lembut. Contohnya in the bathroom. Contohnya bunyi lembut. Jadi bahasa Inggeris lebih kompleks. Tapi yang pastinya semua bunyi boleh diwakili oleh simbol-simbol. Kita buka kepada soalan, lepas tu cikgu boleh sambung. Apa strategi yang kita gunakan? Kita sebut kalau ibu bapa, cikgu nak guna kaedah fonik ni, ini antara perkara yang kita ambil maklum. Yang pertama, strategi kita ialah kita hanya ajar murid kenal bunyi sahaja dahulu. Maknanya kita ajar dia A, I, U, bukan nama huruf A, B, C. Huruf ni ada nama, kena ingat. Tapi yang kita ajar ialah bunyi. Jadi, kalau guna fonik, A, B, C tak perlu ajar dulu. Itu satu. Nombor dua, kita boleh bagi tahu A, B, C tak berguna dalam kaedah fonik. Sebab bila kita membaca, kita sebut bunyi. Kita tak sebut A, B, C. Dan cikgu boleh share Profesor Diane McGuinness. Dia ni penulis buku Why Our Children Can't Read. Dia ni tulis buku dan dia kata dalam buku dia, teaching ABC is the first roadblock to reading. Jadi kalau boleh jangan ajar ABC dulu. Ajar bunyi. Itu satu strategi kita.
Nombor dua dalam strategi kita ialah bila kita mengajar, kita jangan campur. Tak boleh campur aduk bunyi dan nama huruf. So kita boleh ambil kad A tu, kita tunjuk, ini huruf ni nama A, bunyinya A. Jangan ajar A ayam, ketok, tak payah. Kita beritahu ini A, habis cerita. Itu yang kedua. Jadi walaupun anak murid kita dah tahu ABC, kita tak nak ulang ABC tu dalam kelas kita. Kita hanya sebut bunyi saja. Jadi dalam kaedah fonik, bunyi yang perlu diajar banyak ini je. All in all, paling banyak pun ada 31 bunyi. Itu je. Bandingkan dengan kaedah mengeja yang kita kena ajar, ataupun kaedah hafal suku kata yang kita kena ajar lebih daripada 2000 pola. Banyak ini saja yang murid kena tahu bunyi dan kenal simbol dia. Okey, itu strategi kita dalam mengajar fonik. Ajar bunyi sahaja. So, kalau ada soalan, tengok apa soalan yang selalu dia orang tanyakan lah. Nanti kita akan share bahagian soalan. So, soalan yang berikutnya yang kita tanya mereka, bagaimana budak fonik membaca? Selalu ibu bapa risau. Tak ajar ABC ni macam mana nak baca? Jangan risau. Senang saja budak fonik membaca. So, dalam kaedah fonik, budak membaca dengan menggabung bunyi. Jadi, bila dia tengok satu perkataan, contohnya na, dia akan tengok dalam tu ada n, diwakili oleh huruf n, dan a, diwakili oleh huruf a. Tapi bagi anak-anak fonik, dia tak tahu itu na. Yang dia tahu itu adalah n-a. So, bila otak dia tengok ada n, ada a, dia akan gabungkan bunyi tersebut jadi na. Okey. So, apa yang kita nak buat? Kita bagi tahu bahawa proses gabung bunyi itu berlaku dalam otak. Minta ibu bapa, cikgu sebut n, a. So, dia ikut cikgu. Cikgu sebut n, a, n, a. So, cikgu laju sikit. N, a, n, a. Dan lepas tu kita tanya, jadi apa? N, a jadi na. Automatik jadi na. And then, cuba suruh peserta sebut nama huruf. Cikgu sebut N-A. N-A. Cikgu ulang lagi. N-A. Minta dia orang ikut. N-A, N-A, N-A. N-A, N-A tak jadi na, jadi N-A. N-A, N-A, N-A. So, kita nak dia orang faham supaya bila dia gabung bunyi tu, dia terus dapat perkataan tu. Ini konsep yang kita guna. Dan konsep inilah yang sebenarnya ada pada diri anak-anak yang kita nak latih. Yang pertamanya, bunyi-bunyi ni bukan bunyi baru. Kita pun tunjuk video, next one. Pasal budak ni, dia boleh sebut bunyi-bunyi tu, bukan benda baru. Baik, seterusnya kita akan kongsi video ni dengan peserta. Kita nak tunjuk bahawa bunyi-bunyi ni adalah bunyi yang anak-anak boleh sebut. Kita tunjuk contoh ni. Karen say say me. Okay. Jadi bunyi ni memang kita boleh ajar anak-anak sejak kecil lagi untuk sebut. Dan menggabung bunyi itu adalah satu kemahiran bagi setengah kanak-kanak, is automatic, setengah budak kita kena latih. Jadi untuk membaca ni, anak-anak kena tahu gabung bunyi. Ini yang kita nak kongsi dengan cikgu, bahawa bila membaca ni, sebenarnya otak kita membaca dengan menggabung bunyi. So, ini satu kajian yang dibuat pada tahun 97-98 di Yale University yang telah menunjukkan bahawa otak membaca melalui bunyi, sound by sound. Apa maksudnya? Maksudnya bila dia tengok satu perkataan, dia akan pecahkan perkataan ni kepada bunyi-bunyi. Jadi kalau dia tengok perkataan ban, dia akan tengok ada bunyi b, ada bunyi a, ada bunyi n, dan dia akan gabungkan ba, n, ban. Itulah konsep cara
budak fonik membaca, iaitu dengan menggabung bunyi. Itu yang kita bagi tahu pada peserta. Sama juga konsep ni akan diguna pakai oleh murid bila dia belajar bahasa Inggeris. Nanti bila dia tengok English word like cat or cat, so kita bagi tahu lah. Dia akan tengok, ada bunyi ke, diwakili oleh huruf C, ada bunyi A, ada bunyi T. Jadi untuk baca dia gabungkan saja bunyi tu jadi cat. Jadi ini proses yang berlaku dalam otak dia bila membaca. Yang keluar ialah cat. So konsep ini kita namakan sebagai gabung bunyi. So bila budak dapat kenal bunyi dan dia tahu simbol apa, senang saja dia membaca. Contohnya budak ni yang baru 3 tahun setengah umur. Jadi pandai lagi. Jadi good. No, that's not ch. Itu ke. Ke. Nah, jadi pandai cab. Ke. Jadi good cot. Jadi tot. Okay, so kita tengok video ni. Yang penting dia boleh gabung bunyi tersebut. Bunyi dia kuat sikit, kotah dan sebagainya itu peringkat awal. Nanti dia akan baca dengan baik. Dan ini contoh budak yang dah baca lancar sampai tengok buku terbalik pun boleh baca. Okay, strategi 3 kita dalam mengajar membaca ni, apa yang kita sebut, bila kita ajar membaca, kita ajar dia gabung bunyi, bukan mengeja bunyi atau mengeja ABC dan juga bukan menghafal suku kata. Konsepnya ialah gabung bunyi. So itu strategi kita dalam kaedah fonik. Dan ABC ni, kalau kita nak ajar, hanya setelah murid lancar membaca. Dan kalau kita dah ajar sebelum ni ABC, tak payah ajar dah. And hopefully dia dah ingat balik ABC tu. Tapi kalau dia lupa, kita boleh ajar balik ABC. Tapi bila membaca, dia akan baca dengan menggabung bunyi. Jadi tak perlu ajar lagi BA bar, BIB, BUBU. Sebab dia dah boleh membaca. Itu strategi fonik. Kalau kita nak guna kaedah fonik dalam pengajaran membaca. Baik, seterusnya kita akan kongsi tentang keistimewaan fonik ini kepada cikgu-cikgu dan juga ibu bapa. Okey, yang pertamanya apa yang kita sebut ialah fonik ni mudah dipelajari dan mudah diajar. Kenapa? Kita tak payah ajar beratus-ratus pola, hanya nak tahu bunyi ni sahaja dan juga untuk kenal simbol-simbol ini. Lepas tu kita akan ajar dia macam mana nak gabung bunyi-bunyi tu. Itu saja kemahiran yang perlu diajar. Jadi bukan satu yang menyusahkan. Tak perlu sampai 2 tahun baru nak habis NG Enga, NG Aingi dan sebagainya. Kadang-kadang dalam 2 bulan dan 3 bulan ataupun lama sikit 4 bulan, budak dah dapat membaca. Jadi itu yang kita nak buat supaya dia tak payah melalui proses menghafal beratus ribu pola ni. Nombor 2, anak-anak bila membaca, dia membaca dengan lancar. Sebab konsep dia ialah dia menggabung bunyi. Jadi kalau dia tengok perkataan tu, dia sebut l, ada a jadi la, ada n dia gabung lan, ada c lunch, ada a lancar, ada r lancar. So dia boleh baca all at one shot menggunakan konsep gabung bunyi. Jadi anak-anak fonik ni, even ada budak 6 tahun pun boleh membaca perkataan macam menyenaraikan, all at one shot. So anak-anak membaca dengan lancar. Ini contoh budak yang lepas Khalid membaca lancar. menyertai pertandingan. Okey, seterusnya apa yang kita sebut ialah kaedah fonik ni memang sangat berkesan untuk murid pemulihan. Murid pemulihan ni biasanya yang lemah daya ingatan,
yang kurang fokus, yang tak suka menghafal, ataupun dia mungkin ada masalah lain macam disleksik ke, autistik ke, lembam dan sebagainya. So kaedah fonik ni lebih sesuai. Kenapa? Satu, dia tak payah belajar dan hafal banyak. Nombor dua, kaedah membaca tu, menggabung bunyi tu adalah kaedah yang fitrah. Dan bila budak tu dia sebut dia sebut a, dia gabung terus jadi ma, automatik jadi ma. Jadi dia sangat membantu budak-budak yang ada masalah membaca ni. Ini contoh murid yang kita bagi tahu, murid pemulihan di SK Pengkalan Lobang di Mukah, Sarawak. So budak ni dia baru masuk tahun 2, tahun 1 tak boleh baca, cikgu dia buat pemulihan. So selepas 2 bulan dia boleh baca lancar macam ni. Pada hari Khamis yang lepas, Khalid menyertai pertandingan syarahan. Khalid bersarah di khalayak ramai. Orang ramai khusyuk mendengar. So Khalid, budak ni boleh membaca lebih lancar daripada murid arus perdana pada masa tu. Okay, next one kita sebut tentang mengeja dan menulis. Boleh tak budak fonik ni mengeja dan menulis walaupun dia tak diajar ABC? Baik, bagi tahu pada peserta, yang pastinya ialah mereka ni diajar simbol. Jadi bila kita ajar A, dia tahu simbol apa yang mewakili bunyi A, iaitu huruf A. Jadi dia tahu A itu adalah simbol untuk A, dan dia boleh eja dengan sebut A, dan juga dia boleh tulis simbol A itu iaitu A. Walaupun dia tak tahu nama tu ABC. Jadi bila anak-anak tahu bunyi, dia boleh tulis apa yang dia nak. Contohnya ini budak 5 tahun yang dah boleh membaca, dia boleh tulis sendiri sebab dia tahu Ali tu adalah bunyi A, dan dia dah tahu huruf besar, dia tulis A. Li, L dengan I, dan dia tahu simbol L macam mana, I macam mana. So dia tulis Ali baru 6 tahun lagi. So ini budak boleh menulis, jangan risau. Dan ini yang paling best, bila kita ajar guna kaedah fonik, murid boleh membaca bahasa Inggeris dengan senang. Kenapa? Sebab bahasa Inggeris pun terbina daripada bunyi-bunyi. Jadi kaedah yang sama kita boleh guna untuk ajar membaca. Nombor 2, bagi tahu cikgu bahawa bunyi dalam bahasa Inggeris ni pun banyak yang sama. Ada lebih kurang 21 bunyi yang sama. Jadi budak-budak yang dah belajar Bacalah Anakku bahasa Melayu, bila dia tengok perkataan macam list, dia tahu dalam tu ada bunyi L, I, S, T. Sama je dalam bahasa Melayu. Jadi dia boleh baca list. Jadi kalau macam ni sama juga, beh, n, de. Melayu pun beh, n, de juga. So dia boleh baca ni automatically dengan bila dia ada kemahiran gabung bunyi. So dia boleh membaca bahasa Inggeris dengan senang. Jadi kalau cikgu dah guna Bacalah Anakku dalam guna fonik dalam bahasa Melayu, nanti bahasa Inggeris dia akan guna kaedah yang sama dan lebih senang untuk dia membaca bahasa Inggeris. Ini contoh murid yang dah belajar guna Bacalah Anakku, lepas tu dia belajar bahasa Inggeris, dia boleh baca teks, dan dia juga boleh baca teks yang dia tak pernah tengok. Dan apa yang saya akan tunjukkan ni adalah murid tadika PAS tu, pasti, yang masuk pertandingan membaca, di mana kami bagi teks ni on the spot. Okay, so dia boleh membaca dengan cekap walaupun dia tak pernah tengok teks tu. Seterusnya kita tunjuk budak yang tadika kemas. Tadika kemas selalu kita sebut tak pandai membaca kan. So tapi kalau guna kaedah yang betul, insya-Allah cepat membaca. Ini budak tadika di Jerantut, di Jengka 8, Pahang. Dia belajar advanced level, read easy. So dia sedang baca perkataan au, bunyi au. Okay. Then After. the mouse ran up
Okey, jadi kalau guna kaedah yang betul, budak kemas membaca pun memang kemah keming. Itu selalu kita sebut. Dan kajian di Scotland telah menunjukkan bahawa murid-murid yang diajar kaedah fonik ni, dia kata 3 years ahead. Di segi kebolehan mereka ni berbanding dengan budak lain yang 3,5 tahun ke hadapan. Maknanya macam budak tadilah, umur 6 tahun tapi boleh baca lancar macam budak darjah 2, darjah 3. Maksudnya macam tu. Okay? Dan ini dia. Jadi dengan satu kaedah, kanak-kanak ni boleh membaca 2 bahasa. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan kita selalu tambah juga +1. Satu lagi Jawi pun boleh guna kaedah fonik. Dan kami dah buat buku bacaan aku dan juga Read Easy yang boleh guna untuk ajar membaca dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menggunakan kaedah fonik. Okey. Jadi the next one is kita nak practice sikit sebut bunyi-bunyi ni dalam bahasa Melayu. Kita akan nak, kalau cikgu nak, you can ajar bunyi-bunyi ni. Ajarlah sebut ini A, I, U cepat-cepat sampai nyeh dan sebagainya. And make sure cikgu sebut bunyi-bunyi ni dengan betul. Bunyi-bunyi konsonan macam t, p. Semua ni kena meletup. Ada bunyi ni dengan dengung. Ada, jangan sebut tapi sebut jangan sebut tapi sebut angkat lidah dahulu. So yang ni cikgu boleh share lah dengan dia orang. Nak sebut bunyi-bunyi dalam bahasa Melayu. Lepas tu kalau nak share lagu, boleh lah nyanyi lagu Abu Ada Ayam. So ada video ni, cikgu boleh nyanyi. Pertama kita ajar satu rangkap, satu bunyi. Contohnya A. Lepas tu ajar bunyi I, satu rangkap, satu bunyi. Kan? Lepas tu kita share 4 bunyi dalam satu rangkap. Yang ini kita akan tunjuk sampai habis. Okay, sampai habis. Dan kita akhiri ini dengan rangkap pertama tadi dengan lagu Boria, ni version Boria. Okay, so tak adalah. Lepas tu kalau ada soal jawab, that's it. Tamat. Thank you very much.